Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para penonton semua. Hari ini saya Muhammad Aisyah Darwish bin Muhammad Lutfi dari Sekolah Kebangsaan Nyatoh Rantau akan membicarakan sebuah buku yang telah saya baca dan fahami. Ia begitu menarik hati kerana keistimewaannya yang tersendiri. Nak tahu lebih lanjut lagi? Mari saya bawakan anda meneroka buku ini dan ikuti bicara buku saya sehingga selesai. Sebelum itu, bolehlah like dan subscribe video ini. Baiklah, buku yang saya maksudkan adalah mengenai seorang pahlawan Melayu yang tidak didendang atau kata orang belakang tabir mengikut istilah sekarang. Ia sebuah buku novel jenis sejarah. Digarap begitu indah, susunan kata-katanya seperti kita kembali ke zaman dahulu kala. Ya, jadi watak utama di dalam bicara buku saya ini. Pengarang buku ini bernama Zainal bin Abbas, tetapi beliau menggunakan nama pena beliau iaitu Kasajiza A.S., seorang penulis tersohor di negara kita. Beliau dengan kerjasama Persatuan Sejarah Malaysia telah berganding bahu dan disokong pula oleh penerbit yang tidak asing lagi iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Pada tahun 2016, cetakan pertama buku ini telah diterbitkan. Tidak banyak ilustrasi di dalam buku ini, sesuai untuk remaja dan yang meminati bidang sejarah, bagi menambahkan kefahaman terhadap Perjanjian Pangkor pada 20 Januari 1874 di Pangkor Perak. Begitu juga dari rentetan perjanjian tersebut, pembunuhan J.W.W. Birch telah berlaku. Muka surat ini adalah sebanyak 286, tetapi terdapat bibliografi sebanyak 2 muka surat lagi dari mana rujukan untuk mengarang buku ini didapati. Segala-galanya telah bermula bila mana pemangkatan Sultan Perak yang ke-24 iaitu Sultan Ali. Sultan yang baru perlu dilantik sebelum pemakaman, jadi Bendahara Ismail telah mengambil alih tampuk pemerintahan yang sepatutnya disandang oleh Raja Muda, iaitu Raja Muda Abdullah Jaafar Moratau, dan disokong oleh Laksamana Muhammad Amin yang berkeras hendak melantiknya. Namun, oleh kerana Raja Muda Abdullah tidak muncul-muncul semasa jenazah Sultan Ali hendak dimakamkan, pelantikan itu berpihak kepada Bendahara Ismail yang menggunakan nama Sultan Ismail dan mendapat bahagian yang menguntungkan iaitu Hulu Perak yang kaya dengan biji timah ketika itu. Raja Abdullah yang tidak berpuas hati dan mendapat hilir perak yang kurang menguntungkan kemudiannya meminta bantuan rakannya, seorang peniaga yang bernama Tan Kim Ching, untuk berkompromi dengan British yang berkuasa pada masa itu di Singapura. Janjinya, Raja Abdullah mahu berkuasa di seluruh negeri Perak dan bersedia menjadikan British sebagai penasihatnya. Maka termeterailah Perjanjian Pangkor pada tahun 1874. Sultan Ismail pula diturunkan pangkat menjadi Sultan yang kedua dan hanya diberikan pencen bulanan sebanyak RM1,000 serta hilang kuasa kesultanannya. J.W.W. Birch yang dilantik sebagai Residen British sebab lepas perjanjian itu bercita-cita tinggi dan tidak menghormati Raja Abdullah. Malah beliau seorang yang kurang ajar dan mengundang kebencian di kalangan pembesar dan rakyat Perak. Manakala pihak British pantas membangunkan Perak dengan satu tujuan iaitu membawa keluar hasil mahsul negeri ke Eropah. Timbullah nama Kuala Kangsar,
Ipoh, Bandar Baru dan Teluk Mak Intan sebagai tapak istana Sultan Abdullah. Dari sinilah bermulanya kisah kepahlawanan Ngah Jabor, iaitu adik tiri kepada Datuk Maharaja Lela yang berkawan rapat dengan rakannya sebayanya, iaitu Jenny, yang merupakan watak yang diketengahkan dalam bicara buku ini bersama rakan yang lain Mak Piah, Uluk Ali, rakan seperselitan Pandak Endut di Pasir Salak. Istimewanya mereka ini hanya berusia remaja seawal 13 tahun sewaktu penentangan terhadap British bermula. Sultan Abdullah yang mengetuai mesyuarat bersama Datuk Maharaja Lela pada penghujung bulan Ramadan bercadang untuk membunuh JWW Birch di Pasir Salak yang mahu menerangkan kutipan cukai baru yang membebankan rakyat jelata pada satu sambutan Syawal. Maka majlis pernikahan Jenny dengan Siti Fatimah yang diadakan pada 2 Syawal menjadi tumpuan bagi mengaburi pihak British. Pandak Endut telah membunuh orang suruhan pihak British, iaitu Mak Resat. Maka bermulalah pertempuran yang mana JWW Birch juga telah dibunuh oleh si Kuntum ketika cuba lari menyelamatkan diri. Pihak British menyerang balas dan setelah setahun berperang menawarkan pengampunan kepada mereka yang terlibat walaupun ianya hanya mainan di bibir sahaja. Sultan Abdullah dan para pembesar lain telah dibuang ke Pulau Seychelles, manakala sebahagian lagi telah dihukum gantung sampai mati. Mak Saman yang menjadi orang suruhan pihak British pada mulanya telah menghalang Jenny untuk menyerah diri setelah mengetahui penipuan pihak British itu. Jenny yang menjadi pahlawan setia kepada Sultan Abdullah dan pembesar negeri yang lainnya pada masa pemberontakan itu, kemudian meneruskan hidup bersama isterinya Siti Fatimah meneroka hutan rimba menjadi kebun ladangnya. Menarik bukan, seorang hamba sahaya sanggup bergada nyawa menegakkan keadilan bersama tuannya, walaupun nyawa menjadi pemisah akhirnya. Namun pengorbanan Jenny sebagai pahlawan yang tidak meniti di bibir menjadi panduan kepada kita bahawa setiap orang mempunyai peranan bagi sesuatu kejadian walaupun hanya sekelumit cuma. Jadilah seperti Jenny, walaupun tiada yang mengagumkannya, namun dia tetap berjuang demi agama dan negeri tercinta. Begitulah secara ringkas bicara buku saya. Buku ini diterbitkan secara bersidi. Saya akan membaca buku di dalam siri sejarah ini bagi meningkatkan pengetahuan dan kefahaman untuk diri saya juga. Sehingga berjumpa lagi di lain masa. Selamat menimba ilmu.